Tanda Ibu Negara dan juga bangunan ikonik Malaysia. Siapa sangka kita melihat Menara Berkembar KLCC dan juga Menara Kuala Lumpur boleh dijadikan replika sebesar ini, semegah ini, secantik ini dengan hanya menggunakan botol plastik dan juga barangan-barangan terpakai. Dan paling hebat sekali, disiapkan oleh dua anak remaja ini bersama dengan rakan-rakannya. Dan kita melihat di sana proses untuk memasukkan, meletakkan basikal klasik berwarna putih yang telah pun dihiasi dengan jalur gemilang diletakkan di sana untuk melengkapkan posisinya, untuk kita mengimbau semula kenangan, kemenangan kita, semangat kebangsaan kita dalam meraihkan Hari Kebangsaan yang akan menjelang kita pada hari esok. Pastinya kita membuka segala kemeriahan dalam kita menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan 2023 di Kampung Tanjung Karang, Kuala Selangor. Ayo kita mulakan Malaysia hari ini. Wow. Terima kasih Soleha. Sofia Nurul Solehatun. Wah, bagi nama pendek je. Okey, langsung dari Tanjung Karang ya. Betul. Walaupun kami di sini, saya Fetri Yahya. Saya Aziz Husni. First time kita tengok Menara Berkembar berada di Tanjung Karang. Menara KL pun berada di Tanjung Karang. Tu macam-macam ada sekarang ni. Sekitarnya lah. Saya tengok di macam Sekincan, Sungai Besar dah semakin berkembang maju. Ya. Dan kemudian ada macam pesawat lah apa semua kan. Yang penting kita nak menzahirkan cinta negara kepada semua. Betul. Buatlah apa yang anda rasa mampu untuk lakukan, tapi masih lagi akar yang sama untuk mencintai pertiwi kita Malaysia. Ya, kita akan menyambut Hari Merdeka yang ke-66, 31 Ogos esok. Semangat merdeka tu dah rasa. Ya, kita menghitung hari ada sambutan yang pelbagai, ada yang buat ambang mereka, ada yang buat macam-macam lah program yang sesuai dengan jiwa mereka untuk zahirkan kemerdekaan. Baik, sambil-sambil kita berbincang pada pagi ini, ada juga kita nak kongsikan. Ya, betul. Okey, ini kita nak cerita mengenai apa yang berlaku. Dan ini adalah berita terbaru yang diterima mengenai rakaman pesawat tragedi Elmina yang telah pun berjaya diperolehi. Rakaman suara 30 minit terakhir itu yang sekarang ini sedang diproses, diekstrak di makmal di Florida. Dan rakaman suara 30 minit dalam komponen memory park pesawat jenis Beechcraft Premier One yang terhempas di Elmina pada 17 Ogos lalu diekstrak di makmal Florida. Ya, betul. Selain ada lagi maklumat lain yang mana sekarang kita ini tak dapat membuat sebarang spekulasi, dan kita itu harus yang dielakkan sama sekali sebab pakar sedang membuat satu analisis yang terperinci. Dan kesukaran untuk pulang ke Malaysia pasukan BSKU kerana ketika ini berlaku taufan di Florida. Jadi mereka masih berada di sana yang sepatutnya mereka berlepas pulang selepas data diekstrak, tapi mereka tidak boleh berbuat demikian. Ya, tapi data itu dah berjaya dihantar menerusi email, dan itu adalah satu berita yang baru diterima dan diharapkan agar kita dapat dengar dan dapat tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi itu adalah berita terbaru mengenai tragedi pesawat Elmina, dan sekarang ini kita nak kembali pergi bersama Sofia Nur Solehatun. Di studio ni hanya ada udara perpaduan. Di sana lebih lagi kita nak mengharapkan sesuatu yang indah di desa. Kawasan desa pun ada tarikan magisnya. Kalau kita tengok tadi, gembira semua orang. Ya. Dengan kereta berpusing-pusing dekat menara. Ini gambaran lanjut tentang sambutan kemerdekaan di Tanjung Karang. Persediaannya di rumah yang istimewa. Silakan Sofia. Okey, kita kembali bersama anda di perkampungan Tanjung Karang ini, dan saya bersama dengan anak-anak remaja ini. Mereka lah yang mengusahakan apa yang anda lihat, replika yang megah, berdiri megah di belakang tu. Kita terus bersama dengan adik Ahmad Afif Muhammad Zailani. Dan juga adik Ahmad Afiq Muhammad Zailani. Adik-beradik. Ni abangnya. Dengan adiknya ni kawan-kawan. Okey, mungkin nak mulakan adik. Kita tengok kan ni botol yang digunakan ni banyak kan? Jadi berapa lama yang awak gunakan, awak berdua ni untuk siapkan menara berkembar KLCC tu? Untuk nak siapkan dalam setengah bulan. Dan botol yang digunakan selebih 600. Lebih 600. Jadi persiapannya untuk awak cari botol-botol tu macam mana pula? Persiapannya mengutip dekat tepi jalan. Nak dengar juga suara abangnya kat sana kan. Jadi bila dia bermula dengan pertandingan di sekolah, jadi awak belajar cara untuk melekatkan botol ni pun semua, nak menggunakan gam ni bagaimana? Itu semua ayah yang ajar. Maksudnya ayah dengan ibu pun terlibat sama lah. Ayah dengan Umi support sekali lah buat semua benda ni. Jadi apa antara orang kata
cabaran? Sebab saya tengok macam setinggi tu lagi tinggi daripada rumah awak yang kat belakang ni kan. Dia ada tak macam buat tak jadi ke, kena buat balik ke, ada tak? Pernah juga. Dia punya menara KL ni pernah patah juga. Pernah patah juga. Adjust balik lah. Tumbangkan menaranya. Adjust balik. Ya, awak berdua je buat ke ataupun dapat kawan-kawan sekali datang tolong ke, macam mana tu? Dengan pertolongan ayah. 3 orang saja. Bila dah cantik berdiri megah ni, bawa orang kampung semua datang lah kiranya. Okay, apa yang babahnya awak gunakan untuk melengkapkan? Hari ni kita buat apa? Ni tangga ke? Ni bumbung. Gam lilin dengan gam silikon. Sebelum tu awak kena cuci botol tu ke dulu ke, antara langkah-langkah dia? Kena cuci dulu, lepas tu dah siap, lepas tu jemur. Lepas tu baru digam. Ni rakan sekolah. Awak buat projek apa pula? Saja tolong kawan. Tak ada buat lah, tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, apa perasaan lah setakat ni macam dah lah jadi cantik, lepas tu FYP viral pula kat TikTok. Perasaan ni macam mana? Perasaan tu rasa bangga lah. Dekat TikTok ramai orang support. Ramai tak yang datang rumah tengok-tengok ni menara? Ramai jugalah kalau orang luar datang tu ada. Orang luar tu maksudnya orang luar dari kampung lah? Ada juga. Daripada luar. Semalam saya dengar ada ribut jadi macam mana kena jaga tu semua? Dah tak perlu lah sebab dah di piling bawahnya menggunakan besi. Saya rasa ayahnya dekat belakang. Nak jumpa ayahnya sekali. Okey. Saya kita mencari ibu ayahnya. Awak sambung silakan. Kata nak buat atap, tangga, sebab saya dengar cerita dia nak sambung buat rumah kampung pula. Di mana ayahnya Cik Jailani? Assalamualaikum. Ni buat apa pagi-pagi ni? Sambung apa ni? Kita nak pasang bendera sempena persiapan menyambut Hari Kemerdekaan esok. Malam nanti dah start lah. Malam 31 Ogos. Jadi saya sebagai ayah pada keluarga saya cuba untuk meniupkan rasa semangat patriotik tu pada mereka. Tak lekang di bibir anak-anak ni, ayah yang tolong, ayah yang bagi idea. Ayah ni juga menyemarakkan semangat patriotisme tu kan. Dia bagaimana Cik Jailani rasa ni sangat penting supaya anak-anak muda kita ni macam terdedah dengan semangat untuk menonjolkan lagi semangat kebangsaan kita tu? Sebenarnya semangat untuk anak-anak muda ni perlu dididik daripada mereka kecil lah. Jangan tunggu dah besar baru kita nak laurkan semangat tu. Nanti mereka ni dia tak sampai. Betul. Okey. Dan lagi satu, macam anak saya ni, saya sering cuba mencari aktiviti yang boleh memberi manfaat pada mereka lah. Asalkan mereka tidak membuang masa ke sana ke sini. Dan inilah aktiviti mereka untuk cuti seminggu ni. Saya rasa sangat hebatlah sebab asalnya pertandingan sekolah tapi dimanfaatkan platform media sosial dan sebagainya, dan ayahnya pula memberikan sokongan bersama dengan uminya sekali. Jadi bila dah menjadi viral seperti ini kan, apa harapan Cik Jailani sendiri untuk mengharapkan supaya lebih ramai ibu bapa di luar sana, macam bukan sekadar kita menghalang anak kita menggunakan media sosial ni, tak apa, boleh kita beradab dan sebagainya, tapi juga meletakkan konten-konten yang bagus seperti ini. Apa komen-komen nak diberikan kepada ibu bapa di luar sana? Sebenarnya ibu bapa di luar sana ni sama je. Saya pun seperti mereka juga, mereka seperti saya. Cuma macam saya ni, saya suka bermain dengan anak-anak. Saya suka melakukan aktiviti bersama anak-anak. Okay. Dan saya suka mencari sesuatu untuk dijadikan kenangan pada masa akan datang. Setuju. Itu kita membuat kenangan, kita menjadikan memori dengan anak-anak kita tu suatu perkara yang boleh membentuk dalaman diri dia kan. Akhir sekali mewakili keluarga dan sebagainya, untuk masa ini apakah antara harapan supaya mereka lebih bersemangat lagi menjelang Hari Kebangsaan kita akan raikan esok?
Harapan saya pada mereka ni taklah banyak. Asalkan mereka ni tak merempit di malam merdeka, ada bersama saya di malam merdeka, itu saya dah rasa sangat seronok dah. Tak payah nak rempit-rempit lah. Yelah, anak-anak keluar malam ni kita risau juga. Selepas ini kita akan bersama dengan anak-anak pula, dengan isteri juga, untuk kita melihat apakah cara-cara untuk pembuatannya, melengkapkan lagi. Kata rumah botol plastik pun ada juga. Kita akan bersama sebelum dengan rakan setugas Haziq dan juga Fatri kembali ke studio. Ya, terima kasih Soleha. Yang membawakan kita sesuatu yang baru untuk Hari Merdeka ni, di mana ada keluarga yang memang kita tahu patriotik telah pun membuat sesuatu di hari cuti sekolah ni. Ya, ada yang mungkin gunakan kepakaran untuk buat macam-macam. Ada yang suka berarak, ada yang suka ketenangan di kampung, di desa, tapi ada simbolik kemerdekaan. Baik, kita ada satu lagi nak kongsikan kepada anda. Ya. Masih kita di sebuah sekolah, Sekolah Kebangsaan Langgar di Alor Star ni, mereka menyemarakkan, menyingkat kembali nostalgia menuntut kemerdekaan tu, di mana setiap murid diberi pilihan untuk memakai busana. Ya, yang mungkin yang klasik, yang tradisional. Kemudian mereka bergabung untuk pusing keliling kampung. Ya, wow, berarak. Kadang-kadang kita hanya di sekolah kan, tapi sekolah juga harus dimasyarakatkan. Dan mereka ambil kesempatan ini untuk melaungkan ungkapan merdeka. Baik, ini sesuatu yang indah dari Kedah kita saksikan. Jom kita tengok. Merdeka, merdeka, merdeka. Teriakan suara hangat, suara penuh semangat, suara keramat yang keluar daripada jiwa yang merdeka. Zaman dulu-dulu, ketika nenek moyang kita menyebut serta melafazkan perkataan ini dengan suara bergetar yang mempunyai rasa dalam jiwa kerana berasa sangat-sangat terharu, sangat gembira dan sangat bersyukur. Bagi menghargai perjuangan generasi terdahulu, Sekolah Kebangsaan Langgar di Alor Star membawa pelajar iaitu generasi pasca kemerdekaan menyingkap kembali nostalgia menuntut kemerdekaan. Menurut guru besarnya Amri Abdul Latif, program itu dianjurkan bertujuan melahirkan rasa bangga sebagai warga negara Malaysia, menghayati erti di sebalik kemerdekaan dan menterjemahkannya dalam kehidupan seharian mereka. So, tema kita pakaian kita pelbagaikan mengikut yang tradisional iaitu pakaian busana Melayu dan jalur gemilang dan juga kepahlawanan celoring lah kalau istilah, dan satu lagi baju kebangsaan. So pelajar boleh memilih lah mana-mana tema yang bersesuaian selari dengan semangat kemerdekaan tu. Jadi program ini adalah untuk memupuk semangat menjelang sambutan kemerdekaan bagi mendidik anak-anak menghargai pergorbanan orang-orang perjuang-perjuang terdahulu lah. Guru muzik Masdi Mahmud 56 tahun berkata, meraihkan Hari Penting Negara perlu diselarikan dengan pakaian bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme rakyat dan mendedahkan pelajar dengan kesusahan pejuang zaman lalu. Dia yang juga bekas anggota Komando 21 sentiasa mengingatkan pelajar tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan yang kita kecapi 66 tahun ini. Jadi kebangkitan tu semua, perjuangan-perjuangan tu semua kita tak boleh anggap sebagai sia-sia. Kita kena hidupkan balik dalam minda anak-anak kita mengenai sejarah perjuangan anggota keselamatan, tak kira lah sama ada anggota tentera ataupun anggota polis. Dan juga kita jangan lupa perjuangan-perjuangan ulama-ulama yang berpakaian berbusana Melayu bawa keris lawan dengan penjajah-penjajah. Ramai juga ulama kita yang meninggal, yang syahid ketika hendak memerdekakan tanah Melayu daripada cengkaman penjajah-penjajah tadi. Manakala bagi guru kanan core kurikulum Siti Balkish Abdul Razak berkata, mereka menterjemahkan semangat patriotisme pelajar tahun 5 dan 6 pada kain rentang berukuran 3x3 meter dengan hasil cop tangan. Menurutnya, 200 tapak tangan murid diterjemah pada bentuk tema Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Generasi diorang ni sebagai generasi zaman sekarang ni,
yang merupakan generasi anak-anak merdeka lah, anak cucu cicit merdeka. Jadi kita nak bagi dia orang rasa betapa pentingnya rasa kecintaan pada negara. Sementara bagi pelajar, mereka amat teruja dan menghargai perik jerih golongan terdahulu dalam mencapai kemerdekaan bagi generasi kini dapat hidup dalam aman dan makmur dengan pelbagai kaum. Idola saya Teja sebab sebagai generasi muda saya akan tetap mempertahankan dan akan semangat untuk meraihkan kemerdekaan pada 66 tahun. Saya sanggup pilih baju ini yang mengikut tema warna Malaysia Madani sebab saya nak tunjukkan semangat patriotisme saya. Itu dia Bermaya Bersinar, ada pesan yang mana kita harus kenal kembali bukan hanya tentang tokoh-tokoh berjuang, tapi tokoh ini kan luaskan. Ada tokoh yang dia berjuang untuk agama. Sebab ketika serangan daripada pihak British, Jepun semua, ada keperluan untuk pertahankan akidah. Dan perasan tak daripada tadi ada seseorang yang akan bertanggungjawab untuk membawa kembali nostalgia tu. Macam tadi ibu bapa. Dan tadi kita tengok guru-guru juga membawa nostalgia dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik kita untuk Hari Merdeka yang ke-66 ni. Dan kejap lagi kita nak tengok pula bagaimana 6 anggota pasukan 69 Komando Polis Diraja Malaysia PDRM yang akan membuat terjunan. Itu dia. Ini memanglah kita sambutan kemerdekaan kita dapat kenal mana mereka yang berjuang. Ingat kalau tentera saja, tapi ada pecahan-pecahan dia, ada kehebatan-kehebatan masing-masing yang dapat kita pamerkan untuk anda. Kita akan berehat seketika. Betul. Nanti kita akan terus semarakkan gemilang dan juga aura merdeka selepas ini di MSI. Perasaan gemuruh takutlah adalah. Lebih kurang 5 km dari dataran Putrajaya, di sinilah sebuah markas udara buat pesawat yang terlibat berkumpul sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2023. Antara pesawat yang dikerah untuk misi penting ini termasuklah helikopter Augusta Wasteland AW139 milik PDRM. Warisan darah perwira, itulah cokan kata bagi anggota pasukan VET-69 yang tidak pernah gentar untuk menghadapi segala cabaran. Kali terakhir terjunan tepat dilakukan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 2012. 1 dekad berlalu, kini aksi terjunan tepat diadakan kembali. Seramai 6 anggota VET-69 menggalas tanggungjawab berat melakukan aksi terjunan tepat sebagai tarikan utama pada sambutan Hari Kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya. Korporal Pakuratsai Ismail akan membuat terjunan buat pertama kali dalam coretan hidupnya, biarpun latihan demi latihan dilaksanakan. Sedikit berbeza pada pertunjukan kali ini, payung terjun yang digunakan untuk aksi terjunan tepat tidak sama dengan payung terjun untuk operasi. Kita menggunakan payung terjun yang bersesuaian untuk event. Macam ni kita guna payung eksklusi jenis parafoil. Itu untuk payung ketepatan lah. Satu lagi dalam payung tu kita ada AAD. AAD Automatic Activation Device. Itu untuk membantu proses kalau ada trooper pengsan lah. Peka dengan ketinggian, faktor cuaca, mengawal tali payung terjun, semuanya menitip kemahiran. Juga pakar membaca tahap tiupan angin agar tidak melebihi 30 knot kelajuan apabila terjunan dilakukan dari ketinggian 5,000 kaki. Namun, 1,001 soalan membelenggu jiwa seorang penerjun. Perasaan gemuruh takutlah adalah sebab
ini membawa nama unik khasnya. Kalau saya gagal ke apa mungkin efek kesan dia adalah. Lebih lagi ini adalah kali pertama, perasaan tu ada sikit gemuruh. Seawal jam 8 pagi, sudah lengkap memakai payung terjun bersedia memulakan acara. Sebelum menaiki pesawat, taklimat dilakukan bersama. Deparan kian terasa. Tiba masanya barisan anggota VET 69 beraksi. Menurut Senior Assistant Commissioner SAC Hamzah Hashim, selaku Komander 69 Komando Pasukan Gerakan Khas, latihan bagi penerjun telah dilakukan secara berkala. Untuk latihan terjun payung tepat ni sebenarnya kita punya latihan dah bermula di peringkat khusus asas para bebas. Di semasa latihan yang dijalankan, setiap penerjun sudah ditekankan tentang untuk mendapat terjunan dengan satu ketepatan. Lokasi ini adalah merupakan lokasi yang bukan mudah untuk nak membuat terjunan sebab adalah kawasan yang sibuk dengan trafik udara. Dalam tempoh 5 minit kemudian, satu persatu penerjun VET 69 berjaya mendarat dengan selamat di tengah-tengah dataran Putrajaya. Dengan harapan agar cuaca tidak mendung atau hujan sewaktu persembahan berlangsung. Jika sebaliknya, sebarang aksi terjunan tidak akan diteruskan kerana penerjun akan terdedah kepada guruh dan kilat. Kita harap pada hari jadi nanti, iaitu pada 31 hari bulan, Allah SWT memberi keizinan kepada kita untuk membuat terjunan pada hari sebenar dengan cuaca yang baik dan anggota dapat membuat terjunan yang tepat. Menghiasi ruang udara Putrajaya, aksi terjunan tepat ini antara yang bakal memukau hadirin pada sambutan Hari Kebangsaan 2023 nanti. Sebuah kelainan yang dibawakan juga memahat makna besar dalam corak-coret 2023 pada setiap jiwa bangsa. Setiap tahun itulah yang dinantikan untuk sambutan Hari Kebangsaan, eksklusif dibawakan di Malaysia hari ini. Yang sangat padu laporannya untuk memberikan anda gambaran tentang semangat mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka dan sumbangan besar mereka untuk negara. Ya, okey. Jadi untuk semangat kemerdekaan ni, hari ini memang kita cerita pasal semangat kemerdekaannya sebab besok kita akan 30 Ogos apa lagi yang kita mahukan melainkan cinta negara. Dan kita nak bersinggah pula, tadi Sofia bawa di udara kampung, sekarang di bandar pun tetap ada dia punya kobaran semangat mereka tu. Ya, kita bersama dengan penduduk-penduduk kita Bayu Cyber South di Sepang. Kita bersama dengan ni penduduk-penduduk ikut lorong tapi tak sama tengok kan. Dia ada 3 lorong. Okey, lorong yang KB4. Siapa KB4? Angkat tangan. KB4 tengah hang. KB4 tengah hang, tak apa. KB9 mana KB9? KB9. Assalamualaikum, saya Brigadier Wakil Cyber South. Kita tengah membuat untuk menyambut kemerdekaan dan memuliakan lagi kita punya sambutan di sini dengan ada pertandingan lorong dan rumah tercantik dari kemerdekaan. Okey, tengah berlawan itu suara Cik Abu Zaini Ismail, penduduk KB4. Di KB4. Tadi yang bawah yang wanita ialah lorong saya akan buat
Okey, KB4 selesai. Kita bersama dengan KB11 pula. Jom. Bersama dengan kakak-kakak kita. Boleh perkenalkan diri dulu, Puan Hajar dan Puan juga siapa Siti Hajar dengan siapa tu? Assalamualaikum. Saya Puan Hajar daripada lorong KB11 Kita Bayu Sai Besar. Saya Puan Syuhaida daripada lorong KB11 Kita Bayu Sai Besar. Okey, KB11 pula apa yang dibuat untuk pertandingan kali ni? Okey, kita tengah membuat persediaan mengalir ataupun mengecat bekas telur. Sekarang kaum ibu-ibu tengah menyiapkan bekas telur untuk dijadikan bentuk bendera. Wow, hebat. Jadi proses nak mengecat bekas telur tu lama tak? Lama tak proses nak cat semua tu? Puan Syuhaida. Lama sebab satu kita perlu sebab sebelum ni kita buat persediaan. Tapi memandangkan sebelum ni semua bekerja, so kita memilih pada cuti sekolah untuk membuat persiapan terakhir sebelum kemerdekaan esok. Itu dia nampak dah tu. Nanti sikit lagi tu siap betul. Okey, kita nak langsung saja ke KB9. 9 Cik Asmin Sofian dan temannya. Apa nak dikongsikan di situ? Apa yang berlaku? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Kita daripada lorong KB8. Kita kat sini daripada ramai penduduk lah seluruh Malaysia. Kita bersatu menyiapkan kita punya satu KLCC. KLCC kita ada. KB9. Kita ada KLCC. Kita ada replika kereta kebal. Replika kereta kebal lah. Siapa dia punya engineer yang menghasilkan? Betul. Ini di KLCC. Kita gunakan lebih 40 botol. 400 botol. Ni semua digam lah ni. Gam ada macam-macam lah. Teknik dia, teknikal dia. Macam teknik lah dia. Okey. Mungkin tu dapat kongsikan macam mana kita nak libatkan orang-orang muda dan juga anak-anak terutamanya. Sebab kita yang dewasa ni pastilah dengan semangat ni dah ada. Yang kecil-kecil ni macam mana kita nak didik mereka supaya bersama kita sumbang untuk negara dalam bentuk yang kita boleh lakukan di kejiranan begitu. Silakan. Okey, kita biasanya daripada kita sendiri kawasan Kita Bayu ni ramai yang muda-muda dan banyak anak-anak kecil. So kita cuba dedahkan aktiviti-aktiviti ni agar kita dapat rasakanlah kemerdekaan daripada awal dulu yang kita kecapi. Dan kebetulan pula sekarang ni cuti sekolah kan. Jadi ramailah penduduk-penduduk yang dapat meluangkan masa join sekali aktiviti yang dibuat. Okey, Cik Abu. Ya, saya. Tadi hang kejap kan. Tapi apa ini kita boleh borak dah dengan Cik Abu ni. Jadi Cik Abu, macam mana dengan penjurian ni? Siapa yang akan menjurikan hiasan-hiasan ni? Okey. Penjurian ni secara adilnya daripada kita ambil daripada penduduk, sama juga dengan JMB, kita punya maintenance, punya head. Lepas tu kita ambil random, lepas tu dengan developer sekali. Developer pun join? Pemeriahan tu, jurian tu akan lebih meriah lah. Bukannya orang yang sama dan orang yang kita kenal lah. Okey, baik. Jadi apa kemuncak kepada sambutan? Mungkin malam nanti ada acara ke ataupun aktiviti di surau ke, apa yang dilakukan untuk semarakkan lagi sambutannya? Kemuncak dia selalunya kita akan berkumpul dan kita akan ajak seluruh setiap lorong akan bersama masuk ke setiap lorong dan memerdekakan siapa yang buat, siapa yang telah participate lah sekali. Jadi Puan Hajar, mesti ada kaum ibu semua membuat gotong royong memasak. Mesti memang ada. Dengannya ada aktiviti pertandingan ni, kebanyakan lorong-lorong membuatkan konsep potluck. So masing-masing mengambil partisipan lah untuk memasak dan makan beramai-ramai. So macam memang menggerakkan silaturahim antara kami semua lah. Boleh hantar sikit tak kalau ada ketupat ke apa ke? Ketupat tu raya. Buat juga. Buat juga. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penduduk Kita Bayu Sai Besar. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Okey, boleh tak kita bagi satu lagi? Okey, silakan. Okey. Okey, 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka!
Hebat. Okey. Mereka membuatkan kita rasa macam nak pindah ke Kita Bayu. Dia nampak kekitaan dia. Ya. Kita Bayu, kita. Bayu tu mesti mendamaikan. Memang ada di situ semuanya. Padu. Okey, terima kasih kepada semua penduduk Kita Bayu Sabah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kembali kepada Hari Salam Merdeka. Ya, kita bawakan 3 lorong sekaligus ya. 3 lorong. Ada lagi tapi tak sempat. Tapi sempat 3 je. Tadi yang 4, 9, 11. 4, 9 dan 11. Okey, yang kecil pun ada seronok lah. Yang dewasa, yang veteran memberikan tunjuk ajar yang baik kepada yang muda-muda ni. Ya, tapi itulah dia kan tanggungjawab kita untuk memberi kepada yang muda untuk tahu apa sebenarnya yang patut kita buat untuk semarakkan semangat kemerdekaan ni. Dan ada lagi di MSI kita nak bawakan semangat merdeka di mana menjelang sambutan Hari Kebangsaan ni kita ada seorang pesara kerajaan. Ya, dia menghias kenderaan dan setiap sudut persekitaran di kediamannya di Kampung Santan di Kangar Perlis ataupun Kangar. Okey. Boleh sebut Boleh? Kangar. Kangar Perlis. Jom kita tengok. Okay. Setiap kali tibanya Hari Kebangsaan, semangat patriotik dalam diri pesara kerajaan ini pasti membara bagi menzahirkan kecintaan kepada negara. Saban tahun, Abdul Aziz Syahri 60 tahun tidak akan ketinggalan untuk menghiasi setiap sudut persekitaran kediaman dan kenderaan miliknya. Kru Malaysia hari ini berkesempatan untuk melawat kediamannya di Kampung Santan, Kangar Perlis. Lebih popular dengan panggilan Abang Aziz dalam kalangan penduduk kampung, jiwanya terasa kosong sekiranya dia tidak menghiasi laman rumahnya dengan kibaran jalur gemilang serta bendera Perlis sebagai tanda penghargaan kepada negara, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan yang ke-66 tahun ini. Malah dia langsung tidak berkira untuk mengeluarkan wang sakunya sendiri bagi membeli 100 jalur gemilang dan batang kayu. Saya ni melihat bendera ni lebih kurang 30 tahun lebih lah. Dari rumah lama dulu, sebelum saya berpindah ke sini, memang saya suka menghiasi bendera sebelum bulan kebangsaan ni. Kalau saya tak pasang bendera, memang merasa kekosongan, kosong dan sunyi, tak meriah. Bila masuk bulan kebangsaan ni, memang jiwa kita nak memasang bendera. Bila kita pasang bendera, secara tak langsung masyarakat pun tertarik dengan pemasangan bendera tu. Secara tak langsung kita menyemarakkan lagi bulan kebangsaan. Lepas tu masyarakat pun akan terikut-ikut memasang bendera. Menurut bekas kaki tangan Jabatan Penerangan Negeri Perlis ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang bukan hanya terhad kepada pemasangan bendera di sekitar kawasan rumahnya sahaja. Malah dia turut menyediakan informasi mengenai asal-usul jalur gemilang selain mewujudkan koleksi gambar bersejarah berkaitan Hari Kemerdekaan Negara dan Hari Malaysia di pondok santainya yang diberi nama Pondok Merdeka. Baginya, kibaran jalur gemilang membuatkan dia lebih menghargai usaha pejuang dan tokoh terdahulu memerdekakan negara daripada penjajah. Lebih mengagumkan, setiap apa yang dilakukannya ini adalah untuk mengembalikan semula nostalgia dan rasa klasik dalam sambutan Hari Kebangsaan. Selain daripada menghiasi halaman rumah, Abang Aziz turut mengibarkan jalur gemilang pada motosikal dan basikal antiknya. Setiap kali ada masa lapang, dia bersama isteri, Ku Hapsah Ku Abdul Rahman, 55 tahun, akan bersiar-siar keliling kampung dengan menaiki motosikal atau basikal tersebut. Benda-benda yang tu bagi saya cukup bernilai, klasik tu. Satu masa dia akan bernilai, walaupun kadang-kadang kita nampak benda tu simple, ringkas, tapi satu masa benda tu nilai dia cukup tinggi satu masa. Zaman sekarang, budak-budak kadang-kadang dia tak tahu contoh gambar-gambar lama tu. Kalau kita tak pasang gambar tu, budak-budak tak kisah. Kadang-kadang bila budak-budak datang sini, dia selain bersantai dan bersama-sama dia tengok gambar tu, secara tak langsung dia tahu sejarah lama macam ni. Nilai murni ini turut diterapkan dalam diri anak serta menantunya yang sudi membantu untuk memeriahkan bulan kebangsaan. Bagi Ismah Hafizal Abdul Aziz, 22 tahun, apa yang dilakukan bapanya menjadi contoh kepada mereka adik-beradik dan akan terus mengekalkan tradisi ini sehingga ke anak cucu. Rasa honok lah, rasa macam semangat tu ada kat kita. Sebab kita ni rakyat Malaysia kan.
Tak rasa semangat. Saya start lagu ni. Sebab apa? Dalam kampung semua orang main kot ni kan. Sebab kami semangat orang kata kan. Semangat merdeka orang kata. Tidak mengharapkan sebarang pujian, Abang Aziz percaya usaha yang dilakukan ini dapat dijadikan semangat buat generasi baru untuk lebih menghargai kemerdekaan yang kita kecapi sehingga kini. Bayangkan KLCC setinggi 88 tingkat boleh dijadikan replika macam ni. Saya rasa sangat-sangat hebat Cik Zailani. Saya rasa bila tengah membuatkan tu dah sempurna ke, ada tak tenung selama mungkin untuk memastikan sama ke tak sama dengan KLCC? Lepas replika ni siap, saya duduk dengan anak-anak saya di hadapan replika ni dan kami tengok sama-sama sambil pasang lampu malam kan. Kami tengok sama-sama macam tak percaya. Sebab sepatutnya kami bina replika yang biasa je. Tapi terbina setinggi ni. Itu yang menjadi sensasi kat TikTok dan sebagainya. Kita nak menyentuh tentang sebab ramai yang cuba membuat replika menggunakan botol plastik. Tapi kalau kita melihat betul-betul kan tuan dan perempuan, strukturnya kuat, semalam hujan lebat dan sebagainya, tapi tetap berdiri megah. Jadi Cik Zailani, apakah antara bahan yang digunakan supaya dia kukuh, dia tak terjatuh, dia tak mudah kata tumbang dan sebagainya? Okey, pertama sekali pemilihan gam tu amat penting lah. Bagi saya untuk KLCC, replika KLCC ni, saya memilih gam industri. Gam industri, saya pakai gam industri dan alhamdulillah malam tadi kebetulan ribut kuat, ribut kencang sampai pukul 2 pagi saya tak tidur. Saya nak tengok dia jatuh ke tak jatuh. Alhamdulillah dia tak jatuh. Dan saya letakkan di sini besi untuk piling, untuk buat beam. Ini besi beam ni. Industri ni? Bukan, ini untuk buat rumah. Nampak tak? Kita pun belajar juga. Ni agak-agak kira dia dalam 600 botol ya Cik Zailani? Lebih kurang 600 botol. Kita berjalan ke sana sebab kita tengok juga yang Menara Kuala Lumpur ni siapnya bila? Menara Kuala Lumpur ni kemarin. Dan saya hanya mengambil masa seminggu saja untuk menyiapkan Menara Kuala Lumpur ni. Selepas saya berjaya menyiapkan Menara KLCC yang mengambil masa 20 hari. Sebab dah tahu kan teknik-teknik, cara gam, cara menyusun botol dan anak saya pun dia dah mahir lah. Dan alhamdulillah lah berjaya disiapkan. Nampaklah macam Menara Kuala Lumpur, tak nampak Menara Condong Tidak condong, tidak sama sekali. Nampak tak ada 20 hari terus menjadi 7 hari. Mungkin lepas ni buat antara struktur lain, bangunan lain jadi 3 hari mungkin, mana kita tahu kan. Di hari ni juga Cik Zailani kita nak membuat satu lagi struktur yang berbeza. Kita nak bawakan terus ke sini. Ni yang seronok sebab bila kita melakukan benda-benda kreatif macam ni dengan anak-anak, bukan kita je yang seronok, bukan kita saja yang healing, tapi nampak tak, ini adalah hasil kreativiti mereka yang terbaru. Ini rumah sendiri ke? Ini replika rumah sendiri ke? Ini replika rumah Melayu lama. Rumah papan, ada tiang. Cuma ni tangga belum siap. Saya baru buat malam tadi. Satu malam je saya siapkan. Daripada KLCC 20 hari, KL Tower seminggu. Sekarang rumah hanya satu malam. Okey, apa ni, pendapat kita tanya, silakan Cik Zailani. Botol ni dapat kat mana? Sebenarnya botol ni kami cari sama-sama, tapi memandangkan jumlah botol yang kami perlukan banyak. Sekarang kan kita boleh buat status WhatsApp. Jadi saya buat status WhatsApp, siapa ada botol bagi saya tolong kemas rumah anda. Kat situlah peluang saya lah. Dalam saya membantu mereka mengemas rumah, saya pun dapat botol.
Memang satu kejiranan kat Tanjung Karang ni memang bersih lah rumah jiran-jiran semua. Didapat semua botol-botol kat sini. Okey, akhir sekali lah Cik Zala ni macam untuk keluarga lain yang mungkin terinspirasi kan untuk membuat aktiviti yang sihat macam ni dengan anak-anak. Perkara pertama, kita kena ada visualisasi. Kita nak buat bangunan apa dan sebagainya. Nombor dua tu, macam mana kita ajar anak-anak kita supaya ialah dia disiplin sama dengan kita. Dan mula tu kita kena habiskan juga. Macam mana tu? Okey, saya ajak anak saya ni buat replika ni bukan senang sebenarnya, susah. Dan mereka ni pun tak ada pengalaman, sama-sama tak ada pengalaman, saya pun tak ada pengalaman nak buat replika ni. Cuma yang saya ada ilmu pengetahuan sikit-sikit lah dalam pembinaan ni kan. Jadi saya hanya arahkan anak saya je, ikut je cakap ayah. Ikut cakap ayah, jangan melawan. Kalau ayah suruh gam, gam. Kalau ayah suruh buka, buka. Kalau ayah suruh berhenti, berhenti. Selagi ayah tak suruh berhenti, jangan berhenti. Senang je, ikut je cakap ayah. Betul lah tu. Kalau anda baru saja saksikan ni lah anak-anaknya Cik Zalani, Afif dengan Afiq. Mereka ni lah, dua adik-beradik ni, seorang 16 tahun, seorang 15 tahun. Kalau kita bawa kamera ke sini, boleh melihat wajah mereka. Mereka ni lah yang bertungkus lumus menyiapkan Menara KLCC dalam masa 20 hari, Menara KL dan juga yang terkini ni Rumah Kampung Melayu Lama yang menjadi tema yang dipilih. Ini bermula semalam ni tuan dan perempuan, dah dekat sempurna dah, tinggal ni tangga yang dipasang. Digunakan imajinasi anda. Dan inilah antara aktiviti yang boleh kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Bukan sahaja kita memanfaatkan platform media sosial, tetapi kita merapatkan hubungan dengan anak-anak bersempena dengan Hari Kebangsaan 2023. Apapun, kita akan kembali ke studio, kita akan berehat seketika. Terima kasih semua kita di Kampung Tanjung Karang, Kuala Selangor. Semoga anda terinspirasi teruskan menonton Malaysia hari ini. Kembali bersama Malaysia hari ini, dan kepada peminat filem Jepun, ini adalah suatu untuk anda. Kita ada Japanese Film Festival 2023. Kita bersama dengan Encik Muhammad Aidil bin Rusli, pengkritik filem bebas yang juga merupakan peminat filem Jepun. Ya, betul. Kan banyak filem-filem Jepun yang diminati oleh Encik Aidil. Ya, betul. Jadi bagaimana Encik Aidil? Boleh ceritakan juga kepada kami semua, mana datang idea untuk meneroka filem Jepun ni? Sebab selalu orang Jepun tengok series, kan, kartun. Tapi bagaimana pula Encik Aidil boleh terfikir untuk meneroka filem-filem Jepun? Saya memang kaki filem lah. Kan? Jadi kita bila kita tengok filem ni, takkan kita tengok filem negara kita saja. Kan? Sebab salah satu pengalaman menarik kalau tengok filem ni, dia macam kita tengok window to another world lah orang kata. Kan? So banyak dunia-dunia lain kita boleh tengok. Buka tingkap sampai Jepun. Buka tingkap. Oh, Jepun. Oh, Iran. Oh, mana kan? So Jepun salah satu yang pada saya ada sejarah perfilman yang kuat lah. Okey, kalau off record tadi saya berborak dengan Encik Aidil. Encik Aidil mengatakan sebenarnya filem Jepun ni menonjol dan memang orang kata baik sebenarnya dibandingkan dengan negara lain. Jadi apa sebenarnya elemen-elemen yang membuatkan filem Jepun ini menonjol nak dibandingkan dengan filem-filem negara lain? Saya rasa dia ada dua kriteria yang paling orang associate lah dengan filem Jepun. Satu, dia senyap, still. Dia orang ada confidence untuk mempersembahkan sesuatu yang senyap. Kadang kamera tak gerak, orang kat dalam frame tu pun tak gerak. Kan? Tapi ada makna boleh disampaikan melalui itu. Dia tak sibuk nak goyang kamera, nak edit laju-laju. Dia berani untuk menggunakan masa itu untuk kita fikir. Ada makna setiap scene yang berlaku dalam suatu movie tu ada makna. Ada sebab kenapa ada scene tersebut. So patut ada ekstrim pula sebab mungkin kan Jepun memang dia orang ada polar opposite tu kan. So dia ada yang still tapi ada juga yang ekstrim, yang ganas, yang ada kan. Jadi ada dua polar opposites yang menarik di situlah. Ya, dan kalau kita tengok Encik Aidil ni memang bersemangat kalau cerita pasal movie, cerita pasal filem memang favourite Encik Aidil lah. Ya, betul. Tapi apa sebenarnya aspek-aspek pembuatan filem yang Encik Aidil rasa penting untuk kita teroka? Pada saya lah, kita membaca filem ni ada macam-macam cara kan. Memberi makna filem macam-macam cara. Dan saya rasa yang paling jarang orang nak teroka adalah yang saya rasa perlu diteroka lebih
adalah memahami bahasa filem atau bahasa visual itu sendiri. Sebab selalu kita sampaikan makna melalui lisan je. Kan kita cakap dialog, kita nak beritahu makna filem ke apa ke, makna scene tu kita bagi tahu. Tapi kita dia boleh guna visual atau gerak kamera ataupun lighting. Kan macam tiba-tiba satu lampu kita padamkan untuk memberi mood feel kan. Jadi saya harap lebih banyak orang cuba explore dan juga enjoy pemahaman begitu. Macam pasal explore tu kan Encik Adil kan. Mungkin ada banyak perkembangan perfilman Jepun ni yang mungkin boleh dicontohi oleh Malaysia sendiri kan. Jadi mungkin apa sebenarnya perkembangan-perkembangan tu yang mungkin kita boleh contohi di masa kini dan juga masa akan datang yang Malaysia boleh contohilah. Okey. Macam saya kata tadilah stillness dan juga subtlety tu yang saya rasa masih kurang kita explore di sini. Tapi ada juga movie Malaysia yang dah ikut kan? Ada. Macam macam Arwah Yasmin Ahmad. Kan? Tapi memang dari sektor filem bebas dah ada pengaruh tu sikit. Kan? Tapi kita perlu lebih confidence untuk explore tu dalam filem mainstream juga. Berani. Dan penonton pun kena educate untuk tengok cerita-cerita macam tu. Ya, betul. Kan? Betul. Kita sendiri, kita perlu educate penonton untuk menonton cerita macam tu. Yang bertemakan sebegitu. Tapi apa lagi genre? Okay. Ini memang biasa. Sebab kalau Jepun je sinonim dengan seram. Ya, betul. Kan? Dengan superhero. Ya, betul. Dengan animasi. Jadi apa lagi genre yang boleh kita explore lah? Kalau saya sendiri, tapi sebab saya dah banyak explore. Kan? Tapi kalau orang yang belum explore, sekarang ni filem aksi dekat Jepun pun dah semakin ada style dia sendiri. Macam kadang selalu orang kata Indonesia kan silat. Kalau di Jepun dah start ada yang low budget lah, tapi dia orang dah buat dia orang punya style fighting sendiri. Independent dia lah. Independent dia kan. Dan menarik sebab dia macam macam MMA pun ada sikit sebab dia macam grappling banyak. So kalau nak yang lebih friendly mainstream, tengok cerita fight. Tapi kalau saya yang dah tengok macam-macam jenis, saya rasa saya nak explore filem-filem orang kata exploitation. Sebab tahun 60-an 70-an itulah studio ada banyak dan studio perlu keluarkan banyak filem sebab dia orang nak keluar nak pump produk ke market. Jadi dia orang keluarkan produk-produk ni macam cerita komersial kan, dan adalah exploitation mungkin horror, mungkin ada exploitation violence sikit kan. Dan sebenarnya banyak filem-filem ni dia sebenarnya satu latihan kepada director. Selalunya director ni dia buat banyak filem exploitation dulu awal-awal. Dia dah buat 20 movie ke, lepas tu dia dah terror, baru dia buat cerita yang dia nak buat. Ya, dia kan ikut hati dia kan. Okey, secara ringkasnya Encik Aidil, cerita apa yang dicadangkan lah oleh Encik Aidil untuk kita tontonlah macam tadi idea Encik Aidil kan untuk kita exploitation kan. Jadi apa antara movie yang Encik Aidil boleh cadangkan kepada kami untuk antara movie okey. Kalau zaman sekarang macam saya kata dia ada director yang mula di exploitation, kemudian dia dah start buat filem yang besar dan orang bagi respect. Nama dia Sion Sono, director tu. Okey, nama director tu Sion Sono. Kalau dia dah buat macam-macam filem sekarang, tapi yang macam exploitation sikit boleh tengok Love Exposure. Cerita tu 4 jam. 4 jam Ya. Lagi lama daripada cerita Hindustan. Betul. Tapi saya rasa itu antara 4 jam paling laju saya pernah tengok dalam hidup saya. Dia tak rasa 4 jam tu. Tak rasa 4 jam tu. Jadi kepada anda yang meminati filem-filem Jepun, jangan lupa join Japanese Film Festival. Ya, betul. Yang akan berlangsung di banyak tempat ada GIC Valley, Wang Utama pun ada kan. Boleh tengok website lah nanti. Boleh tengok website. Ada banyak filem yang best. Japanese Film Festival 2023. Alright, terima kasih Encik Aidil. Kita nak bersama dengan Ahmad Fetri Yahya pula yang dengar ceritanya datang bawa kasut dan selipar. Okey, kalau anda nak kasut yang selesa untuk dipakai, harga yang berpatutan dan juga kualiti yang sangat tinggi, dapatkan Larry Sport Shoes yang lembut dan selesa dengan adanya pelapik antibakteria yang juga boleh melindungi kaki anda. Kombinasi warna-warna pasta terkini dan juga tapak anti licin sesuai untuk pemakaian yang berpanjangan. Dengan pembelian ini anda juga dapat hadiah percuma iaitu sandal acupuncture bernilai RM69. Sandal acupuncture yang unik bernilai RM69. Jadi dapatkan segera untuk kepuasan anda dalam bersukan dan juga berkreasi. Okey, teruja tak Aziz?
Oh, dah sampai kepada saya? Dah sampai kepada saya dah? Teruja tak? Oh, dah settle dah cerita pasal kasut tu. Okey. Jom Mem di sini. Abang Fitri, kita duduk dekat sini sebab saya nak cerita pasal satu benda lagi iaitu lestari gadis musikal. Bukan senang kita nak jadi penyanyi ni. Banyak cabaran yang nak kena hadap, tapi mampukah Aisyah Retno, Fiza Thomas, Fauzia Datuk Ahmad Daud dan ramai lagi mahrungi cabaran yang bakal dihadapi dalam Gadis Musical. Saksikan Gadis Musical setiap Khamis hingga Jumaat jam 9 malam di slot Lestari TV3. Gadis Medical cerita lain. Musical kita boleh enjoy. Medical nanti saya cari pelakon yang sesuai. Untuk medical kita boleh berlakon kot. Tapi yang penting kita perlukan medical ini untuk merawat jiwa supaya lebih masuk cahaya mereka ke dalam jiwa. Betul kan? Ya, jadi kami di kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-66. Semoga dengan tahun ini kita dapat menyemarakkan lagi semangat kebangsaan kita mencintai negara tanah air kita ini. Ya, Pak Datuk Ihsan Said, kita pun sampai di lereng yang amat indah bernama Merdeka. Jumpa esok untuk semangat yang berkobar. Ya, kita jumpa lagi. Jaga mata, jaga hati. Selamat Hari Merdeka. Assalamualaikum.